Salam sejahtera Malaysia. Sekali lagi, Rafizi Ramli menggegar seluruh Malaysia. Setiap kali dengan bukti, setiap kali dengan fakta, setiap kali buat manusia yang memang korup, yang memang boleh merosak negara, pasti akan berdenyut-denyut kepala otak, takut. Sebelum itu trademark channel ini, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya orang-orang yang didedahkan itu hanya dapat menafikan, lepas tu pusing-pusing, spin-spin. Inilah kata Rafizi. Terbaru ini tuan-tuan dan puan-puan, Rafizi menggegar sekali lagi Menteri Kabinet. Menggegar sekali lagi. Bukan Menteri Kabinet, minta maaf, bukan Menteri Kabinet, tetapi menggegar ialah orang-orang besar dalam kerajaan lah. Apabila Rafizi kata Latif Ahmad perlu saman auditor BHIC dan saya. Ini tentang di mana Latif Ahmad, maafkan saya, bukan Abdul Latif. Latif Ahmad menafikan. Dia menafikan dan akhirnya polis menyiasat Rafizi. Tetapi kemudian Rafizi keluarkan satu lagi kenyataan terbaru yang memang bikin bergegar. Dan ini telah dikeluarkan secara rasmi. Kenyataan itu pula menggunakan letterhead PKR. Jadi ini adalah rasmi. Penafian terbaru Datuk Latif Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, mengenai pembabitan beliau melalui syarikat-syarikat yang dikawal oleh isteri kedua beliau yang dibuat pada hari ini hanyalah penafian di Facebook, kata Rafizi. Beliau juga menulis, beliau tidak sedikit pun membidas fakta-fakta yang telah dikongsi dengan rakyat setakat ini. Nombor 1, laporan forensik kapal LCS telah menamakan Zainab Muhammad Saleh sebagai isteri beliau. Nombor 2, laporan forensik kapal LCS menamakan Zainab Muhammad Saleh sebagai individu yang mengawal syarikat-syarikat palsu Alizés Marine yang mendapat kontrak membekalkan alat ganti sebanyak 210 juta. Nombor 3, laporan forensik kapal LCS turut menamakan satu lagi syarikat, iaitu Mega P Asia Sdn Bhd sebagai syarikat yang dikawal oleh Zainab Muhammad Saleh yang mendapat kontrak-kontrak pertahanan laut. Nombor 4, syarikat Mega P Asia Sdn Bhd ditubuhkan oleh Dr. Latif sendiri. Wow. Syarikat Mega P Asia Sdn Bhd dimiliki bersama oleh Dr. Latif dan Zainab Muhammad Saleh. Rafizi meneruskan tulisan, apabila Dr. Latif hanya menafikan di Facebook, itu bermakna beliau menuduh juru audit yang dilantik Boston Heavy Industries Corporation BHIC, iaitu Alliance IFA Malaysia Sdn Bhd, menipu. Apabila laporan juru audit menamakan Zainab Muhammad Saleh sebagai isteri beliau dan menunjukkan keterlibatan Dr. Latif dalam kontrak-kontrak projek LCS. Penafian Facebook Dr. Latif juga samalah seperti menuduh rekod Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau SSM menipu. Sedangkan rekod itu menunjukkan Dr. Latif mempunyai hubungan dengan Zainab Muhammad Saleh melalui pemilikan bersama Mega P Sdn Bhd. Penafian muda tanpa menunjukkan sebarang fakta atau dokumen adalah taktik biasa yang menjadi amalan pemimpin UMNO atau bekas pemimpin UMNO yang kini dalam bersatu, kata Rafizi. Semasa skandal SRC dan 1MDB, ketika mula-mula didedahkan pun tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Seri Najib Tun Razak habis-habisan menafikan dengan mentah-mentah kononnya wang masuk ke akaunnya. Apabila telah dibuktikan tuan-tuan dan puan-puan,
barulah beliau menyebut wang itu derma dari hartawan Arab. Setelah disiasat malangnya, didapati pula wang itu datang dari tabung pencen rakyat. Sebab itu rakyat tidak lagi boleh mempercayai penafian kosong oleh menteri-menteri UMNO dan Bersatu kerana rekod yang telah ada setakat ini, kata Rafizi. Jika Dr. Latif tidak ada kaitan dengan Zainab Muhammad Saleh dan dia atau keluarganya tidak terlibat dengan kontrak-kontrak projek LCS atau pertahanan laut negara, beliau perlu mengambil tindakan saman dengan serta-merta ke atas BHIC, iaitu Tuan Punya Laporan Forensik Kapal LCS, Alliance IFA Malaysia Sdn Bhd, iaitu juru audit yang telah dilantik oleh BHIC untuk menyiasat projek kapal LCS, dan saya yang telah mendedahkan perkara ini, kata Rafizi Ramli. Beliau mengakhiri tulisannya dengan rengkap yang memang padu, memang power. Rafizi menulis, jika ini tidak diambil pada kadar segera, maka saya yakin Dr. Latif akan mengheret partinya Bersatu ke kancah kekalahan dalam PRU 15 kerana rakyat akan menghukum parti-parti yang melindungi watak-watak yang terlibat di dalam skandal LCS ini. Ditulis oleh Rafizi Ramli. Bertarik dah lama. Okey, ini kali memang Dr. Latif kena kau-kau. Rupanya ini sudah ditulis 26 Ogos 2022. Tapi kita tahu sekarang sudah banyak penafian, pendedahan, dan banyak lagi lah perkara yang lain. Setiap kali Rafizi bersuara, satu Malaysia akan bergegar. Setiap kali Rafizi bersuara, satu Malaysia akan bergegar. Bukan saja bergegar, malah ada yang bakal kena penjara. Apa boleh buat? Kita harus menegakkan keadilan. Kebenaran harus ditegakkan. Salah tetap salah, betul jangan kasih salah. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.